Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Okey, ini projek Isuzu 4HF1. Projek general overhaul Isuzu 4HF1. Masalah Isuzu ni makan minyak enjin. Enjin tiada leaking tapi minyak pandai kurang. Lepas tu lama dibiarkan, enjin susah hidup lah sekali enjin jadi kasar bunyi. Terpaksa buat general overhaul. Okey, saya mau kongsikan puncanya, masalah dan punca. Okey, masalahnya kenapa enjin susah hidup, makan minyak enjin tu lari ke exhaust. Minyak enjin tembus ke exhaust. Dari mana dia boleh tembus? Dia tembus dari sini. Hose breath ni, semua kereta, semua kenderaan dia ada hose breath untuk buang angin dari dalam enjin. Maksudnya angin di dalam enjin tu, enjin ni kalau dia hidup dia ada satu tekanan angin lah di dalam enjin tu. Jadi engineer dia cipta ni laluan hose breath ini untuk buang tu angin. Semua jenis kenderaan dia punya laluan hose breath ni dia akan buang ke intake manifold. Sebab angin tolak dari dalam enjin, intake manifold ni pula fungsinya menyedut. Jadi dia bantu sedut angin tu supaya angin di dalam enjin tu tidak terkumpul. Kalau angin terkumpul di dalam enjin, seal tu dia akan senang bocor. Jadi kalau enjin bermasalah, hose breath ni dia akan bawa minyak enjin. Udara dari dalam enjin tu bersama minyak enjin. Jadi kalau minyak enjin sudah tendang di sini, masuk ke laluan intake manifold ni, jadilah dia begini. Jadi begini, sentiasa basah. Ni, sentiasa basah oleh minyak enjin. Jadi minyak enjin ni pula akan terus ke ruang pembakaran, terbakar. Kalau dia masih sikit dia terbakar. Tapi kalau dia sudah banyak dia akan terus ke exhaust. Jadi di laluan exhaust, di exhaust tu nanti dia akan basah oleh minyak enjin. Jadi susah kita mau nampak yang begitu. Kalau dia masih sikit, dia sempat terbakar, kita masih boleh nampak sebab exhaust tu asap putih. Tapi kalau sudah banyak, maksudnya di dalam exhaust tu bertakung minyak enjin, dia tidak boleh terbakar, kita tidak akan nampak tu asap. Sebab minyak enjin ni pekat. Kalau dia sikit-sikit sejak tembus, dia masih boleh terbakar, dia menghasilkan asap. Tapi kalau dia banyak, tembusnya terlalu banyak, tidak akan menghasilkan asap, itu yang bikin pening. Jadi yang kereta sekarang ni, kenapa owner tidak boleh detect? Sebab ini tahap yang parah. Dia punya case ni tahap yang parah ni. Dia punya piston bocor. Dia punya piston dimakan api. Ini biasanya orang panggil pre-ignition. Di sini berlaku pembakaran yang tidak sepatutnya. Kenapa boleh jadi begini? Sebab habuk sudah terlalu banyak. Habuk terlalu banyak masuk ke ruang pembakaran, dia akan berkumpul. Ring piston ni masa enjin ni jadi parah, kedudukan ring piston ni dia di sini. Jadi habuk turun, sangkut di ring yang seterusnya, berkumpul, dia jadi bara, dia jadilah begini. Tu puncanya habuk. Jadi kesan yang lain kepada enjin pula, ring pistonnya sebelum piston tu bocor, kesannya ring ni dia akan haus
kesan daripada habuk tuh. Dia akan haus nih. Ring nih dia akan makan. Sebab habuk nih tidak boleh terbakar. Di ruang pembakaran ini hanya ada yang diperlukan hanya diesel dengan udara. Benda lain dia tidak mau. Kalau ada selain itu dia akan menghasilkan asap. Contoh tembus minyak enjin, punca daripada valve seal ataupun ring piston house. Dia akan asap putih. Tapi kalau habuk dia tidak akan berasap. Lagi satu, habuk tidak boleh terbakar. Jadi kalau habuk banyak di dalam nih, piston ring nih dia akan makan. Bila dia akan makan, dia punya gap jadilah begini. Sebab ring ni kan dia turun naik, jadi ada habuk, jadi dia dimakan. Ini dia punya gap ni bukan alang-alang, terlalu jauh. Ini menyebabkan enjin loss compress. Gitu. Tapi sebelum dia parah, habuk tu dia akan turun melalui ujung ring yang berjarak nih. Contoh yang ini, macam saya cakap tadi, kenapa di sini dia bocor, tidak bocor di tempat lain? Ujung ring ni sudah jauh, ring ni kedudukannya di sini. Kedudukannya di sini. Jadi habuk tuh turun berkumpul di sini. Dia jadi sumber api, dia jadi bara. Lama piston ini dia cair. Oke, itu jalan ceritanya. Habuk nih dia sangat jahat. Tengok lagi contoh penangan habuk nih, kesan habuk. Ini contoh ring minyak. Ini ring untuk minyak, ring yang ketiga di bawah sekali. Oke, tengok nih, ring nih dia licin, dia bersih. Sepatutnya dia punya bentuk begini. Ini pun makanlah tapi tidak teruk. Sepatutnya ring minyak nih dia tidak rata. Dia begini, di atas dengan di bawah nih dia tinggi. Tengah-tengah tuh dia tidak akan kena dinding liner tuh di bagian tengah tuh. Jadi itulah dia sentiasa hitam. Disebabkan habuk sudah banyak, dia jadi seolah-olah tight grain valve tuh kan. Jadi dia makan nih ring nih. Ini bukti ring yang dimakan, yang haus disebabkan oleh habuk. Ini permukaan yang kena, ini tidak kena. Di sini kena lagi, sini kurang sikit. Di sini kena. Ini penangan habuk. Jadi untuk lori-lori nih yang kerja di dalam estate nih kan, jaga tuh hose air cleaner dengan air cleaner, kena jaga. Kadang-kadang hose tuh dia punya clamp sudah tidak rapat. Kalau kita dapat nampak tuh kan di ujung hose tuh, contoh kan di ujung sini dia ada hose, ada clamp. Kalau kita nampak terlalu banyak habuk, maksudnya clamp tuh sudah tidak rapat. Dia sudah boleh sedut udara dari luar sini, dia tidak dari sini. Dia boleh sedut udara dari sini sudah. Sebab habuk dia sedut, tapi masih ada clamp. Lepas tu nampak habuk tu berkumpul, itu tanda-tanda kita punya hose ni sudah tidak grip. Dia boleh tarik habuk. Ni contoh habuk yang banyak. Ni contoh habuk yang banyak nih. Dia jadi tanah, dia jadi pasir sudah. Inilah yang masuk ke dalam enjin, tembus ke ruangan pembakaran, dia jadi begini. Ini habuk yang sudah mendap. Ini habuk yang sudah mendap. Tengok cantik kedudukannya. Nih. Ini semua nih habuk yang sudah mendap, sangat tebal nih. Nampak tuh? Cantik habuknya. Dia beginilah dia di dalam ruang pembakaran tuh. Nanti ini jadi bara. Sentiasa terbakar kan api kan, dia akan jadi bara. Nih.
Itu habuk. Oke. Kenapa habuk nih dia jadi mendap begini, dia jadi pepejal, dia jadi begini. Saya mau kongsikan fungsi hose breathe nih. Fungsi hose breathe. Semua kendaraan ada nih hose breathe untuk buang udara dari dalam injin, udara panas ataupun membuang tekanan di dalam injin supaya seal-seal kita tidak bocor. Oke, untuk injin yang sehat. Oke, sebelum itu kita cerita dulu. Kadang-kadang kan ada orang hose breathe nih dia tidak pasang. Dia tidak pasang hose breathe nih. Yang biasa kita dengar, kalau kita tidak pasang nih, ada orang kadang-kadang dia sambung hose panjang, dia buang ke bawah. Kalau yang pasang oil catch tank tuh itu ada oke sikit lagi lah. Jangan buang ke bawah nih. Ada tuh. Biasanya kalau sudah kuat asap di sini, orang tidak pasang. Itu bukan jalan penyelesaian. Kalau sudah kuat asap di sini, dia ada banyak kemungkinan. Satu mungkin masalah valve seal ataupun ring piston, ataupun kalau kereta sekarang nih kan kereta modern nih mungkin washer injector. Itu boleh menyebabkan angin kuat di sini bersama minyak. Tapi jangan tidak dipasang. Kalau kita tidak pasang, kita tidak menyelesaikan masalah. Kita akan tambah masalah. Oke, kenapa saya cakap benda ni kalau tidak dipasang dia akan menghasilkan masalah. Oke. Pertama, fungsi hose breathe ni dia dicipta untuk mengeluarkan tekanan udara di dalam injin. Di dalam injin kita tuh akan ada satu tekanan udara. Kalau tiada hose breathe ni, kita punya injin tuh senang leaking. Seal senang bocor, gasket cover valve senang bocor sebab tekanan, terlalu banyak angin di dalam injin. Jadi injinnya cipta ni untuk keluarkan tekanan tuh, udara tuh. Oke, tapi kenapa injinnya letak hose breathe ini, dia letak ke dalam intake manifold. Mana-mana kereta semua mesti, kalau bukan di intake manifold, mesti dia pasang di hose dari air cleaner ke intake manifold. Maksudnya tetap juga udara tuh masuk ke intake manifold. Oke, kenapa dia dicipta di sini? Fungsinya, masa kita hidupkan injin, di sini nih udara masuk, piston sedut udara kan, kuat ini angin masuk di sini. Jadi di sini pun akan ada udara sedut, akan ada juga tekanan udara menyedut. Jadi yang ini hose nih yang dari injin nih pula udara keluar tapi tidak kuat. Jadi fungsinya kenapa dia pasang di sini, supaya udara nih cepat dia sedut keluar dari dalam injin nih, cepat dia sedut keluar sebab dia disambung ke intake manifold. Oke. Bila injin sudah lama hidup, di sini nih dia akan mengeluarkan udara dengan uap minyak injin lah. Injin sudah panas kan, dia akan ada uap tuh. Jadi kalau sudah lama hidup ataupun injin bertahun-tahun, ruangan ini akan berminyak. Ruangan intake manifold tuh akan berminyak sebab udara ini akan terlalu panas. Kalau parah, kita memang nampaklah keluar minyak kuat. Kalau tidak parah, tunggu panas baru keluar minyak. Ataupun sudah lama hidup, baru ada kita nampak minyak basah-basah sikit. Oke, fungsinya kenapa injinnya letak di sini, sedangkan mesti dia tahu benda ni akan bawa minyak. Fungsi utamanya, kalau di dalam ni dia ada minyak, tapi bukan minyak yang banyak ya. Kalau dia ada minyak, habuk yang masuk tuh dia akan terperangkap. Itu fungsinya. Selain daripada membuang udara dari dalam injin, fungsinya yang kedua dia akan tangkap habuk tuh. Sebab di dalam ni dia akan berminyak-minyak sikit. Sebab kita punya air cleaner, kita punya hose air cleaner, kadang-kadang kan kita terlepas pandang ada crack sikit, ataupun hose tu sudah keras, dia tidak grip bahagian
yang sepatutnya, jadi habuk tuh senang masuk. Jadi kalau ada minyak di sini, habuk tuh akan terperangkap. Habuk tuh tidak akan terus ke ruang pembakaran, tidak akan. Kalau dia mau tembus pun mungkin peratusnya sedikit lah, sebab dia sudah terperangkap di bahagian sini. Jadi kalau kita tidak pasang nih hose breed, biasanya engine 4x4 lah orang buang tuh, orang ambilkan hose terus ke bawah, tidak pasang ke sini. Biasanya kalau kita tidak pasang hose breed, oke, kelebihannya kita punya ruang intake manifold ini akan bersih daripada minyak engine. Tapi keburukannya, habuk yang masuk tidak boleh terperangkap. Habuk yang masuk tidak boleh terperangkap di ruangan intake manifold ni. Jadi habuk tu akan terus ke ruang pembakaran, ke atas piston, masuk ke dalam liner, sebab habuk tu kering kan, masuk ke dalam liner. Berlakulah geseran. Jadi kalau ada habuk di sini, piston naik, ring naik turun, ring ni akan makan sebab habuk. Itu kesannya kalau hose breed ni kita tidak pasang. Jadi dia punya solusi, setiap 50.000 kilometer kah ataupun setahun sekali kah, bukalah nih, buka intake manifold, servis dia. Itu dia punya solusi, buka servis. Kalau nampak pula di sini sudah terlalu banyak minyak, masa hidup enjin di sini menolak minyak, maksudnya enjin tu memang sudah ada masalah. Mungkin bab seal, kan? Mungkin ring piston. Jangan tidak dipasang. Dia punya fungsi ni besar untuk menangkap habuk. Tapi yang ini sudah terlewat lah. Ada hose breed pun, tapi di dalam ni sudah penuh habuk. Habuk tu jatuh ke atas piston, jadilah begini. Okey, semoga bermanfaat untuk pengguna-pengguna lori Highcom yang selalu masuk dalam site yang jalan tidak berturap. Rajin-rajinlah tu cek sambungan air cleaner, ataupun 5 bulan servis lah ni. Ini tidak susah ni dibuka. Berapa biji nut saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nut saja. Buka, cuci, kasih bersih. Jangan tunggu sampai jadi begini. Ini kos besar lah. Piston mau ganti, liner mau ganti. Ini lagi bearing kena. Sebab selalu minyak enjin kurang, bearing kena. Punca minyak enjin kurang, sebab minyak enjin pandai hilang. Oil pump pun kena. Oil pump kena, bearing hangus. Ini oil pump. Dia punya oil pump pun sudah tidak cantik. Kalau tengok ni, kalau dapat tengok ni oil pump ni, dia sudah tajam. Tuh. Tajam. Sebab selalu minyak kurang kan. Di ujung oil pump ni, ujung gigi ni dia sudah boleh sangkut. Tajam ni. Tuh. Dia sudah banyak free play lah. Ni. Tengok ni. Tuh banyak free play. Ni takut minyak tidak kuatlah naik sebab dia sudah tajam, ujungnya ni dia sudah tajam. Tuh dia sudah timbul. Tajam. Jadi jarak satu gigi ke satu gigi ni sudah luas lah. Dia sudah makan kan. Jadi kalau oil pump tidak kuat, boleh juga menyebabkan bearing ni makan. Nih, bearing makan. Besar kos. Okey, semoga bermanfaat. Jaga air cleaner, rajin-rajinlah servis intake manifold untuk mengelakkan kos yang sangat besar. Kosnya jadi beginilah. Kalau tidak piston bocor pun dia jadi begini. Liner makan, tuh kuku sangkut.
sebab ring sudah tajam. Kenapa ring tajam? Sebab ada habuk. Ini kalau pakai filler gauge 100 200 mm pun ini masih limpas nih. Ini menyebabkan engine susah hidup juga. Kompresor sudah loss, sudah hilang. Oke. Assalamualaikum.